Sudah? Okey, okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentang perbincangan percubaan SPM Sejarah 2021 Negeri Selangor Kertas 2. Okey, untuk yang bahagian A ada soalannya yang menunjukkan raja berikut berkaitan dengan undang-undang yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, soalannya, nyatakan dua perkara yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. Dia bagi situ 2 markah. Jadi dalam skema dia ada bagi tahu sini, dia bagi contoh, jadi boleh pilih mana-mana 2 jawapan. Yang pertama jenayah, bidang kuasa atau peranan sultan atau pembesar, kekeluargaan atau ekonomi. Okey, untuk yang seterusnya, bahagian B. Saya boleh buka slideshow ke Aisyah? Boleh, boleh. Cikgu nampak? Yang lain-lain nampak? Ya, nampak. Okey. Nampak. Yang ini nampak sudah? Ada dia berubah? Gerak saya. Okey, okey. Okey, yang B, jelaskan peranan nakoda dan malim yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka. Ini pula 4 markah. Jadi contoh jawapannya, peranan nakoda yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka ialah kapal berkuasa penuh dan dianggap sebagai raja dalam pelayaran. Selain itu, dalam pasal 13.3 menyatakan bahawa nakoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama beberapa hari. Seterusnya, peranan malim pula ialah dalam pasal 9 menyatakan seorang malim haruslah arif tentang ilmu pelayaran seperti ombak, arus serta kedudukan bintang dan bulan. Bukan itu sahaja, malim juga haruslah memastikan pelayaran berjalan dengan lancar dan selamat. Kesimpulannya, setiap tanggungjawab yang diberikan haruslah dilaksanakan dengan sebaiknya. Contoh jawapan saya ni ikut dengan skema juga ya. Okey, ini contoh dalam skema tapi tidak terang. Okey, yang untuk yang C pula, apakah kejayaan yang mampu dicapai sekiranya rakyat negara kita sentiasa mendaulatkan undang-undang? Contoh jawapan, kejayaan yang mampu dicapai sekiranya rakyat negara kita sentiasa mendaulatkan undang-undang ialah pentadbiran dalam negara dapat dimajukan dan dijalankan dengan lebih sistematik kerana rakyat memberi kerjasama penuh kepada golongan pemerintah untuk memastikan negara dalam keadaan yang stabil dari segi ekonomi. Bukan itu sahaja, rakyat hidup bersatu padu dan mengamalkan sikap toleransi antara penduduk yang berbilang kaum. Diskriminasi antara kaum dapat dibendung sekiranya rakyat sentiasa mendaulatkan undang-undang. Pada masa yang sama, negara juga mampu bergerak maju ke hadapan untuk menjadi negara yang berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum. Selain daripada itu, ketenteraman dalam masyarakat dapat dikekalkan apabila masyarakat bertolak ansur dan saling hormat menghormati sekaligus memupuk semangat patriotisme. Konklusinya, mematuhi undang-undang merupakan salah satu langkah untuk memelihara kesejahteraan rakyat dan negara. Ini contoh dia punya skema. Saya ada kasih masuk juga dalam jawapan yang tadi tu. Okey, untuk soalan nombor 2, British menubuhkan Southeast Asia Command CEAC yang berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada tahun 1943. Soalannya, namakan 2 pasukan Force 136 di Tanah Melayu. Okey, markahnya ada 2. Jadi dalam skema dia ada bagi 3 contoh, jadi boleh pilih 2. Yang pertama, Force 136 Ulu Perak atau Askar Melayu Setia, Force 136 Pahang ataupun Watania Pahang, Force 136 Kedah Gerila Melayu Kedah. Okey, soalan untuk yang B, huraikan peranan pasukan Force 136 dalam gerakan menentang pendudukan Jepun. 4 markah. Contoh jawapan, peranan pasukan Force 136 dalam gerakan menentang pendudukan Jepun ialah bertujuan mendapatkan sokongan orang Melayu dan menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Selain itu, pasukan Force 136 ini bekerjasama dengan Pertubuhan Gerila Melayu dan salah satu pasukan Force 136 di Tanah Melayu ialah Force 136 Pahang Watania terlebih.
Bukan itu saja, pasukan ini menjalankan aktiviti rahsia di tanah Melayu seperti membuat persiapan untuk British melancarkan operasi Zipper untuk menawan tanah Melayu. Lebih dari itu, pemimpin Force 136 menyeru supaya orang Melayu menentang tentera Jepun dan tali barutnya. Kesimpulannya, pelbagai perjuangan rakyat yang dilakukan untuk menentang pendudukan Jepun yang menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Ini contoh skema. Untuk soalan C pula, mengapakah rakyat tempatan bangkit menentang pendudukan Jepun di negara kita? Rakyat tempatan bangkit menentang pendudukan Jepun di negara kita kerana tentera Jepun menguatkuasakan catuan makanan untuk mengawal kekurangan bekalan makanan. Pentadbiran dalam Jepun telah mengadakan kempen tambah lebih banyak makanan dengan tujuan mencukupkan makanan dalam negeri. Selain daripada itu, buruh paksa untuk membina jalan raya kereta api maut antara Burma telah menyebabkan ramai yang terkorban kerana kekurangan makanan, perubatan dan pelbagai jenis penyakit serta suasana yang buruk di tempat kerja. Bukan itu sahaja, kekejaman di bawah pentadbiran tentera Jepun iaitu orang Cina dipaksa membayar sejumlah wang kepada pentadbiran tentera. Konklusinya, pendudukan Jepun memberi mimpi buruk kepada rakyat di tanah Melayu yang telah memberi kesedaran kepada rakyat tempatan untuk bangkit menentang pendudukan Jepun. Untuk soalan 3 pula ialah jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan 1957 yang melambangkan pelaksanaan Raja Perlembagaan. Soalannya, bagaimanakah pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan? Digambarkan. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan. Seterusnya, ia melibatkan Negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Bukan itu sahaja, pemilihan baginda dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja seperti mana kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Soalan yang B, apakah kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam perundangan? 3 markah. Kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam perundangan ialah baginda berperanan memperkenankan sesuatu rang undang-undang. Selain itu, dalam persidangan, Parlimen baginda berkuasa untuk memanggil Parlimen bersidang dan memberhentikan serta membubarkan Parlimen. Bukan itu sahaja, bagi pengisytiharan darurat, baginda boleh mengisytiharkan darurat setelah memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Secara tuntas, kita wajar memartabatkan institusi beraja kerana institusi tersebut merupakan lambang kedaulatan negara. Okey, Soalannya sekejap sekejap. Okey, cikgu. Ya, kalau nampak ni pun memang beginilah yang kita mau. Dia ada apa ni, perenggan berperenggan dan ada apa ni dia punya apa di bawah ni tuntas ni kesimpulan kecil inference-nya. Ya, walaupun inference ni sebenarnya tidak ada markah tapi kalau kita mau skor A+ tu memang semua mau ditengok lah. Ya, jadi Okey, ini cikgu. yang terbaik lah. Saya harap kamu dapat buat begini nanti. Satu fakta tu berperenggan. Ini hanya di dalam struktur kan. Iya. Tapi begini yang kita mau ya. Okey, Okey, cikgu. teruskan. Okey, saya teruskan untuk soalan C. Apakah kepentingan institusi beraja terhadap rakyat dan negara kita? 4 markah. Kepentingan institusi beraja terhadap rakyat dan negara kita ialah sebagai benteng penghalang kepada penjajahan kerana pihak dari luar tidak akan sewenang-wenangnya menceroboh negara kita apabila yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melindungi dan menjaga rakyat dan negaranya. Lain daripada itu, kedudukan dan hak istimewa orang Melayu terpelihara, contohnya dalam sektor ekonomi. Orang Melayu diberi keutamaan dalam menceburi bidang pertanian dan di-Pertuan Agong mengarahkan pihak berkuasa untuk mengeluarkan lesen perniagaan kepada orang Melayu. Pada waktu yang sama, institusi ini menjadi simbol perpaduan pada rakyat Malaysia. Rakyat bersatu padu di bawah satu pentadbiran yang adil dan saksama. Bukan itu sahaja, sebagai kesinambungan agama yang mana di negara kita yang berbilang kaum dan agama ini dapat menjalinkan hubungan silaturahim dengan harmoni.
Secara keseluruhan, kita sewajarnya mempertahankan sistem tersebut sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan demi kemakmuran negara. Seterusnya, soalan nombor 4. Pengumuman pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961 oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Hotel Adelphi, Singapura telah mendapat reaksi daripada pelbagai pihak, sama ada menerima baik cadangan tersebut atau menentangnya. Nyatakan dua pihak di Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia dua markah. Dalam skema dia ada bagi 4, jadi boleh pilih 2. Yang pertama, People's Action Party PAP atau Lee Kuan Yew, golongan pedagang, pengusaha industri dan Parti Buruh Singapura. Okey, soalan B, bagaimanakah reaksi Brunei terhadap pembentukan Malaysia? 4 markah. Reaksi Brunei terhadap pembentukan Malaysia ialah Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin mengalu-alukan cadangan pembentukan Malaysia. Selain itu, rakyat Brunei pada peringkat awalnya berminat menyertai gabungan. Namun begitu, mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Seterusnya, Parti Rakyat Brunei pimpinan A.A. Azahari menentang cadangan tersebut kerana lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Bukan itu sahaja, mereka juga khawatir Brunei akan kehilangan sebahagian besar kekayaan jika menyertai gabungan. Konklusinya, terdapat pelbagai reaksi daripada pemimpin dan penduduk terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Beralih kepada soalan C, bagaimanakah keadaan negara ini sekiranya Malaysia tidak berjaya dibentuk? 4 markah. Pada hemat saya, keadaan negara pada hari ini jika Malaysia tidak berjaya dibentuk ialah keamanan negara akan terancam terutamanya bagi penduduk di Sabah. Pengganas dari sulung ini akan menggugat dan mengancam keselamatan penduduk Sabah. Selain daripada itu, sumber bahan mentah mudah dieksploitasi negara lain kerana pihak luar mampu mengambil alih dengan mudah melalui kekerasan dan tipu hela. Seterusnya, berlaku ketidakseimbangan komposisi penduduk. Seperti yang kita maklum, negara kita mementingkan dan menjaga hak istimewa orang Melayu. Jika perkara seperti ini tidak dapat dilindungi, maka akan berlakunya ketegangan dan ketidakadilan dalam pentadbiran. Dari sudut lain, komunis dapat menguatkan pengaruh dan kedudukan mereka kerana benteng pertahanan negara semakin lemah disebabkan oleh kekurangan pasukan anggota keselamatan yang terlatih. Kesimpulannya, kita perlu menghargai usaha Tunku Abdul Rahman dalam pembentukan Malaysia demi pembangunan negara. Bahagian B 60 markah. Yang pertama, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 adalah lambang kejayaan perjuangan orang-orang Melayu mempertahankan maruah bangsa dan negara. Okay, soalan yang pertama yang A, mengapakah Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya dibentuk? 6 markah. Okay, yang B, terangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948, 6 markah juga. Dan C, Persekutuan Tanah Melayu 1948 penting dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Dia minta jelaskan 8 markah. Okey, untuk yang soalan nombor 6, sistem ahli yang diperkenalkan pada 1 April 1991 merupakan satu langkah menyediakan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri. Okey, soalan yang pertama, terangkan ciri-ciri sistem ahli 6 markah. B, pelaksanaan sistem ahli memberi kebaikan kepada penduduk tempatan, beri penjelasan anda 6 markah. Dan C, sejauh manakah kejayaan yang telah dicapai oleh sistem ahli dalam membentuk negara dan bangsa Malaysia sehingga kini? 8 markah. Okey, ini contoh jawapan. Okey, yang A untuk soalan nombor 5. Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya dibentuk kerana penentangan Malayan Union oleh orang Melayu. Mereka terdiri daripada orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO. Tindakan penentangan tersebut disebabkan kesedaran tentang kesan buruk yang berlaku jika Malayan Union terus dilaksanakan. Selain daripada itu, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan konflik yang berlaku kerana pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu. Raja-Raja Melayu mencadangkan menubuhkan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Bukan itu sahaja, sokongan pentadbir British iaitu pegawai tinggi yang terlibat Sir Edward Chen, Malcolm MacDonald dan Sir Ralph Horn. Mereka menyokong kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi.
Mereka juga diberi kuasa tertentu dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memahami kepentingan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 untuk menggambarkan toleransi penduduk dalam menuntut kemerdekaan. Okey, untuk soalan nombor 5 bahagian B. Soalan 5 untuk yang B. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah dari segi pentadbiran. Pembentukan persekutuan dilakukan melalui gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Kedudukan Singapura dikekalkan sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Beralih ke isi seterusnya yang merupakan kuasa Raja-Raja Melayu. Pembentukan Majlis Raja-Raja Melayu ini membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam sesuatu perkara. Lebih dari itu, Sultan bertanggungjawab untuk mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Perundangan Negeri pada peringkat negeri. Lanjutan dari itu, perundangan yang menyatakan bahawa Pesuruhjaya Tinggi mengetuai Majlis Perundangan Persekutuan dan mempunyai bidang kuasa dalam hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan pencukaian. Konklusinya, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini memberi pendedahan awal kepada negara kita untuk mewujudkan kerjasama kaum. Okey, untuk yang C pula, pada pandangan saya, Persekutuan Tanah Melayu 1948 penting dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia kerana mampu mengembalikan semula kedudukan Raja-Raja Melayu. Dalam masa yang sama, kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja dapat dipulihkan. Raja-Raja Melayu juga dijadikan sebagai raja berperlembagaan yang mempunyai tanggungjawab terhadap rakyat dan menerima nasihat menerusi Majlis Mesyuarat. Selain daripada itu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menyatakan bahawa kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal. Sementara itu, dapat membuka ruang kewarganegaraan dan peluang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Orang Melayu diberikan kedudukan istimewa kerana diiktiraf sebagai berulang pula. Bukan itu sahaja, Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat mewujudkan kerjasama kaum yang dilakukan melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Konklusinya, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu telah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat dan negara. Ini untuk soalan nombor 6 yang A. Ciri-ciri sistem ahli ialah ahli yang dilantik bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio masing-masing. Selain itu, pelantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, setiap ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan masing-masing dan dibentangkan dalam MPP. Bukan itu sahaja, ahli tertakluk di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Dalam masa yang sama, Kabinet Bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai British dan tokoh masyarakat. Kesimpulannya, sistem ahli merupakan usaha untuk berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahan British. Untuk yang B, pada pendapat saya, pelaksanaan sistem ahli memberi kebaikan kepada penduduk tempatan kerana menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan dalam berkerajaan sendiri. Penduduk tempatan dapat pendedahan awal dalam bidang pentadbiran ataupun ekonomi. Selain daripada itu, menedahkan penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Oleh itu, penduduk tempatan mampu melangkah lebih jauh untuk mempelajari bagaimana sistem pentadbiran dijalankan. Bukan itu sahaja, pelaksanaan ini juga merupakan proses untuk memupuk perpaduan kaum kerana melalui usaha-usaha kerajaan dalam mendedahkan idea sekaligus dapat mengeratkan hubungan penduduk yang berusaha untuk memajukan dan mentadbir kerajaan menjelang kemerdekaan ini. Kesimpulannya, kerjasama penduduk dan tokoh-tokoh yang dilantik mampu membangunkan pentadbiran negara setanding dengan negara membangun yang lain. Untuk yang C, kejayaan yang telah dicapai oleh sistem ahli dalam membentuk negara dan bangsa Malaysia sehingga kini ialah tapak asas untuk melatih penduduk tempatan dalam pentadbiran. Penduduk tempatan dapat dilatih lebih awal agar menjadi lebih mahir dalam sistem pentadbiran. Jika diteliti dengan lebih lanjut, kejayaan ini telah memberi pendedahan awal kepada pemimpin
untuk menerajui pentadbiran negara ke arah berkerajaan sendiri. Contohnya, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Selain daripada itu, rakyat berhak memilih pemimpin melalui pilihan raya. Dengan ini, rakyat dapat menentukan pemimpin yang layak dan mempunyai kriteria-kriteria yang patut ada pada seorang pemimpin. Bukan itu sahaja, pilihan raya mampu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap terhadap kepimpinan pentadbiran negara. Seterusnya, kejayaan yang telah dicapai juga ialah mewujudkan kemakmuran negara, iaitu sistem kabinet yang berbilang kaum. Perpaduan rakyat dapat dipupuk apabila rakyat tempatan bekerjasama tanpa mengira agama dan bangsa bersatu untuk membangunkan negara. Konklusinya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersifat terbuka dalam menerima ilmu ataupun teguran supaya dapat mencapai matlamat yang diingini. Soalan nombor 7, kedaulatan merupakan satu konsep berkaitan kenegaraan yang berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Soalan yang A, jelaskan takrif kedaulatan 4 markah. B, Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat, buktikan 8 markah. C, sejauh manakah sesebuah negara yang berdaulat memberikan manfaat kepada rakyatnya 8 markah. Soalan nombor 8, petikan berikut merujuk kepada pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB. Dalam petikan, DEB yang berlangsung dari 1970 hingga 1990 terbukti mencapai kejayaan dalam mencorakkan Malaysia dengan objektif membasmi kemiskinan tegar dalam kalangan rakyat, iaitu daripada kadar 50% pada awal 70-an kepada kurang 1% ketika ini. Soalannya yang A, terangkan latar belakang pembentukan DEB di negara kita 4 markah. Soalan B, bagaimanakah DEB meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar dan bandar 8 markah. C, jelaskan kesan terhadap negara sekiranya jurang ekonomi antara bandar dan luar bandar tidak diatasi 8 markah. Contoh jawapan untuk nombor 7A, takrif kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan dalam sebuah negara. Kedaulatan juga ditarik sebagai sebuah kerajaan yang bebas dan mempunyai hak untuk melaksanakan pentadbiran negara. Bukan itu sahaja, takrifan kedaulatan dalam bahasa Melayu ialah perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Kesimpulannya, rakyat perlu bijaksana dalam menghadapi cabaran bagi mengekalkan kedaulatan negara. Untuk cadangan jawapan untuk B, Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat kerana mempunyai pemerintahan. Pemerintahan ini diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan dan ekonomi. Malaysia ialah negara persekutuan yang mengamalkan sistem raja, berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Lain daripada itu, mempunyai sempadan merupakan salah satu ciri negara yang berdaulat. Malaysia berkongsi sempadan dengan jiran seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Brunei. Bukan itu sahaja, sempadan Malaysia diakui masyarakat antarabangsa khasnya PBB. Beralih ke isi seterusnya, mempunyai perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Kesimpulannya, kita perlu memahami betapa pentingnya menjiwai dan mempertahankan identiti negara agar negara luar menghormati kedaulatan negara kita. Untuk soalan C, pada pandangan saya, sesebuah negara yang berdaulat memberikan manfaat kepada rakyatnya dengan membenarkan kebebasan bersuara dalam kalangan rakyat. Malaysia menerima pendapat dan cadangan dari kalangan rakyat selagi mana pendapat itu munasabah dan tidak menggugat kedaulatan negara. Selain itu, rakyat berpeluang terlibat dalam proses pilihan raya untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Dengan itu, pemimpin yang dipilih akan membentuk kerajaan dengan penuh keadilan dan saksama. Seterusnya, penduduk di Malaysia boleh menikmati kemakmuran ekonomi secara adil. Jika kita dapat lihat, rakyat di Korea Utara tidak dibenarkan untuk mempunyai harta yang terlalu banyak. Malahan, kesemua hasil pendapatan rakyat akan diberikan kepada kerajaan. Oleh itu, rakyat Malaysia dapat menikmati kebebasan untuk memperoleh kehendak peribadi. Intihannya,
Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memahami pentingnya mengekalkan kedaulatan negara yang kita nikmati pada hari ini. Soalan nombor 8. Berdasarkan petikan latar belakang pembentukan negara, pembentukan DEB di negara kita ialah pada bulan Januari 1970. Majlis Perundingan Negara MAPIN telah ditubuhkan dan telah dianggotai pelbagai lapisan masyarakat dan berfungsi untuk memupuk kerjasama antara kaum dan berintegrasi nasional untuk membentuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Kesimpulannya, sebagai rakyat kita perlu menerapkan sikap bantu-membantu dalam kalangan rakyat. Untuk B, DEB meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar dan bandar dengan memberikan tumpuan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun, getah dan kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baharu, manakala di bandar pula miskin disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Selain daripada itu, langkah pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar, manakala di bandar pula kerajaan memajukan bidang perindustrian dan perniagaan untuk membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Selanjutnya, program yang dilaksanakan bagi penduduk di luar bandar ialah penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian dan hikmat nasihat. Penduduk bandar pula kemudahan asas seperti pendidikan, bantuan beasiswa, buku teks percuma dan program rumah murah. Konklusinya, sebagai rakyat hendaklah menghargai bantuan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Yang C pula, kesan terhadap negara sekiranya jurang ekonomi antara bandar dan luar bandar tidak diatasi ialah penghalang kepada pertumbuhan ekonomi negara kerana rakyat tidak mampu menaik taraf kehidupan mereka sekaligus tidak dapat meningkatkan sektor ekonomi negara. Bukan itu sahaja, perkara ini telah mempengaruhi perbelanjaan rakyat yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Di samping itu, harga barangan meningkat dan menjadi mahal. Hal ini menjadi luar kemampuan rakyat untuk menjara kehidupan dan ahli keluarga. Oleh hal demikian, kadar inflasi meningkat secara mendadak telah menyebabkan rakyat hanya bergantung harap pada bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Pada masa yang sama, masalah kos sara hidup yang semakin berterusan mengakibatkan ramai penduduk yang menjadi penganggur, terutamanya pelajar lepasan universiti. Hal ini telah menjejaskan kestabilan politik dan sosial. Sementara itu, kerajaan harus tumpu kepada golongan berpendapatan rendah seperti golongan B40 kerana mereka sama sekali kurang mampu untuk menjalani kehidupan seharian mereka apabila dalam keadaan ekonomi yang merudum jatuh. Soalan 9, gambar berikut berkaitan dengan isu-isu global yang dihadapi oleh Malaysia. Belia benci dadak, love my palm oil. Soalan yang A, bagaimanakah Malaysia berusaha memerangi penyalahgunaan dada 4 markah? B, jelaskan isu kempen anti minyak sawit yang dihadapi oleh Malaysia 8 markah. C, dada adalah pemusnah kehidupan dan musuh utama negara. Berikan ulasan anda 8 markah. Untuk yang A, contoh cadangan jawapan. Malaysia berusaha memerangi penyalahgunaan dada melalui melancarkan perang terhadap penyalahgunaan dada dan dianggap musuh utama negara. Selain itu, pesalah dada turut dikenakan hukuman berat termasuk hukuman mati. Seterusnya, Malaysia menyuarakan kesungguhan untuk memerangi bahaya penyalahgunaan dada melalui forum antarabangsa. Bukan itu sahaja, Malaysia mendapatkan bantuan dan kerjasama daripada Criminal Police Organisation Interpol. Kesimpulannya, Malaysia memainkan peranan penting dalam isu dada demi kepentingan negara. B, isu kempen anti minyak sawit yang dihadapi oleh Malaysia ialah kempen yang dijalankan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu American Soybean Association kerana minyak sawit merupakan pesaing utama mereka.
Isu telah menggugat ekonomi negara yang sedang membangun yang merupakan pengeluar minyak sawit. Jika diteliti lebih lanjut, gerakan kempen ini dilaksanakan oleh ASA dan NGO pencinta alam di Eropah. Dalam kenyataan ASA, minyak sawit telah menjejaskan jualan minyak soya mereka, manakala pula bagi NGO pencinta alam menyatakan bahawa kelapa sawit menyebabkan pencemaran alam sekitar dan kemusnahan hutan dan fauna. Selain daripada itu, Malaysia menangani isu ini melalui Persatuan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan kempen ini dijalankan secara berterusan sehingga hari ini. Tindakan ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan melaksanakan amalan baik seperti Good Agriculture Practices atau amalan pertanian baik. Intihannya, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah memberikan sokongan kepada kerajaan dalam menyelesaikan pelbagai isu global secara diplomasi dan berhemah. Contoh cadangan jawapan yang terakhir ialah C. Pada hemat saya, dada merupakan pemusnah kehidupan dan musuh utama negara kerana dari segi kesihatan, penagih dada akan mengalami kerosakan sistem saraf pusat atau lebih dikenali di bahagian otak dan saraf tunjang. Hal ini akan menyebabkan penagih tersebut dalam keadaan yang hayal dan tidak dapat mengawal pergerakannya. Bukan itu sahaja, kesan ke atas ibu mengandung juga amat berbahaya kerana boleh menyebabkan keguguran, kelahiran bayi songsang, kelahiran bayi pramatang atau lebih teruk lagi akan berlakunya kematian. Bukan itu sahaja, pelajar sekolah yang menjadi penagih akan memberi kesan terhadap proses pembelajarannya kerana dada akan melemahkan dan merosakkan daya pemikiran dari segi percakapan, pengiraan dan kebolehan menyelesaikan masalah. Lain daripada itu, dari segi sosial pula akan menyebabkan gangguan emosi dalam kehidupan keluarga. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kes-kes sosial seperti kecurian, rompakan dan mengamalkan budaya samseng. Konklusinya, peningkatan kos kerajaan bagi menyediakan kemudahan rawatan dan pemulihan untuk penagih dadah. Sekian, terima kasih. Masih ada ke dalam? Okey, tahniah Sai. Penat kau membuat semuanya dalam bentuk esei penuh. Ya, Terima kasih, Cikgu. iya, cikgu bilang sekurang-kurangnya 1, tapi bila kau buat semua, alhamdulillah lah, makasih. Ya, Sama-sama, Cikgu. Terima yang kasih, Cikgu. lain-lain ada apa-apa pertanyaan, komen? Maaf tadi banyak betul typo. Ya, enggak apa. Itu saya rasa paham juga semua. Kan, mana huruf besar, huruf kecil kita ni. Itulah. Oke juga, dari Jok mau tanya. Saya rasa semua pun tak ada soalan juga kan. Cikgu mau panggil satu-satu lah. Shanas, Ya, Cikgu. ada apa-apa mau ditanya? Saya tidak ada soalan juga, Cikgu. Okey, Putri tiada juga. Okey. Si Oce tak ada. Okey, Uni. Okey. Si Syamira. Okey, Tiada Zunira. cikgu. Tak ada. Zunira. Oh, Zunira. Assalamualaikum. Okey, Hidayah. Ya, Zunira ada apa-apa mau tanya? Cikgu Ha? bolehkah cikgu tukar tari yang nanti cikgu apa tu yang jalan-jalan tu cikgu, saya tak dapat cikgu hari Sabtu. Oh. Ada banyak hari kita sebelum 1 hari sebelum buka sekolah. Kamu pilihlah. Cikgu tu di sini juga. Kamu bincang. Saya tak tahu cikgu dari dorang je. Oh, tapi 1 hari bulan tak dapat lah. Iya, cikgu. Kita jangan ganggu Sabtu Ahad lah kalau begitu kan. Ya, cikgu. Jadi Isnin sampai Kamis lah kamu pilih.
kita pergi itu saja bah pizza. Oke, Ci Zunira tiada. Si Daya ada apa-apa mau tanya? Dekat buka sekolah lah cikgu. Oh, si Mira ditungkuk bahkan Mira. Hidayah di mana Hidayah? Oh, Hidayah. Where are you? Aku oke sa. Oke. Si Aibi nak masuk kan dengan si apa ni? Si Amira. Dua aja orang tak masuk kan? Ya, si Aibi dengan si Amira aja. Sabtu Aibi kan bentang. Iya, kalau ikut kita tuh Sabtu si Aibi bentang. Lepas tu baru kita keluar. Tapi kalau tak boleh, apalah carilah satu hari yang kamu berunding habis lah. Ya? Cikgu Oke, ikut. Cikgu. Oke lah. Jadi si Oke, Hidayah ni Cikgu. mana? Hidayah, where are you? 1, 2, 3. Dah ada. Masih direkod ke ini? Off dulu rekodnya. Saya. Sorry, Aku Cikgu. kan tempat saya. Yalah. Nanti kau potong apa nih yang mana ndak perlu tuh.